Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal judham wal baras wa sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini seperti yang direncanakan, yang diatur carakan. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan, mempermudahkan urusan kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita bersalat jamaah, dan sementara kita menunggu waktu Isya, eloklah kiranya kita mengisinya dengan sama-sama kita menekuni melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan, pedoman dan peringatan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan haji, puan hajah, apabila Tuan Haji Zulkifli menghubungi saya rasa gementar jugalah, sebab dalam tempoh PKP ni ustaz-ustaz termasuk diri saya ni banyak kuliah online. Jadi kuliah berdepan ni kira saya ni kali pertama lah. Jadi gementak juga malam ni kita lama tinggal. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang mana ayat itu letak duduknya di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini merupakan surah yang mengandungi 29 ayat. Dan surah Al-Hadid, kalau turutan Al-Quran, surah Al-Hadid merupakan surah yang ke-57 dalam Al-Quranul Karim. Dalam satu ayat itu tuan-tuan, perempuan, ayat ini telah menegur para sahabat. Di dalam tafsir menyatakan ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi ketika sahabat-sahabat Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah setelah 4 tahun berhijrah. Maknanya setelah berhijrah dari Makkah ke Madinah, mula-mula duduk di Makkah, hijrah di Madinah, duduk di Madinah tu 4 tahun dah. Dan pada waktu itu turun ayat ini. Baik, mari sama-sama kita baca ayat ini, kita lihat apa maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu fakhasat qulubuhum فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Sadaqallahul Azim. Ayat nombor 16 surah Al-Hadid.
Ayat nombor 16 surah Al-Hadid. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas apabila memberikan tafsiran kepada ayat ini, ada satu perkara yang menarik tuan-tuan, bagaimana Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang hebat, dia menceritakan, dia kata, ketika kami berada di Makkah, iman kami ini, para sahabat, tinggi sekali iman para sahabat ketika di Makkah. Sebab di Makkah para sahabat diuji dengan ujian yang pelbagai, diancam macam-macam oleh musyrikin Makkah. Waktu itu umat Islam ataupun para sahabat, golongan yang minoriti, golongan yang sedikit, diancam, diubut bunuh. Dan oleh kerana itulah ketika di Makkah, iman para sahabat tinggi, memuncak sekali. Tetapi setelah berpindah ataupun berhijrah ke Madinah, pada waktu itu Islam menjadi kerajaan. Pada waktu itu iman para sahabat kelihatan sedikit turun naik, sehingga turunlah ayat ini untuk menegur para sahabat. Dalam riwayat menyatakan pada satu hari itu para sahabat mereka tengah bersembang-sembang. Sembang-sembang ni adalah topik yang melucukan para sahabat, yang menyebabkan para sahabat ini ketawa sedikit. Bukanlah gelak macam kita ni, ha 10 minit tak berhenti. Mana gelak, ketawa kecil sahaja. Langsung turun ayat ini untuk menegur para sahabat. Apa maksud ayat ini? Belum sampaikah lagi masanya bagi kamu semua orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati, untuk mematuhi peringatan dan pengajaran daripada Allah, serta mematuhi kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada kalian semua, kepada mereka semua. Ayat ini datang menegur para sahabat. Allah memberikan peringatan dalam ayat yang sama, dan janganlah pula mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut di antara waktu mereka dengan Nabi mereka, maka hati mereka menjadi keras seperti batu yang lagi keras daripada batu, dan banyak di antaranya di kalangan mereka itu orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang derhaka. Tuan-tuan, para sahabat merupakan orang yang dididik oleh Rasulullah. Bila turun ayat ini turun seperti batu besar yang menghempak kepada mereka. Menangis teresak-esak para sahabat apabila diperdengarkan ayat ini, diperingatkan ayat ini oleh baginda Rasulullah SAW kepada mereka semua. Pelajaran yang pertama, tuan-tuan puan-puan, yang kita nak belajar pada malam ini, bila kita baca Al-Quran, bila kita baca terjemahan ataupun tafsir Al-Quran, apabila ada teguran-teguran daripada langit, daripada Allah, maka anggaplah itu teguran kepada kita. Orang beriman, ayat Al-Quran itu seperti gunung, seperti batu besar, batu gunung yang menghempak kepada mereka. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang yang derhaka kepada Allah, ayat Al-Quran yang diturunkan kepada mereka, mereka menganggap seperti lalat ataupun nyamuk yang hinggap sekejap di atas hidung ini, rasa gatal lah sikit, lepas tu nyamuk ni pergi, nyamuk ni meninggalkan dia pun hilang dah yang dia gatal tadi. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang fasik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud
yang kita sebut tadi. Tuan-tuan, kalau digambarkan Abdullah ibn Mas'ud ni, dia ni bukanlah orang handsome sangat, orangnya rendah sahaja, kemudian kurus pula, kemudian kulitnya gelap pula lah. Orang Seremban Selatan ni cerah lagi, Abdullah bin Mas'ud ni gelap kulit dia, gelap, maknanya dah lah kulit gelap, rendah pula, kurus pula, maknanya tak handsome lah pada pandangan manusia. Tetapi Abdullah ibn Mas'ud merupakan insan yang sangat hebat, yang sangat agung. Kerana apa? Kerana ilmunya, kerana amalan ibadatnya, kerana akhlaknya, kerana adabnya. Ini yang menyebabkan Abdullah ibn Mas'ud merupakan sahabat yang agung. Maka dengan sebab itu, saudara, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Hadid ini, surah Al-Hadid merupakan surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Rasulullah ketika Rasul berada di Madinah. Surah ini, kalau kita baca satu persatu, kebanyakan surah ataupun ayat yang terkandung di dalam surah Al-Hadid ini, Allah menuntut umat Islam ataupun para sahabat untuk memberikan infak ataupun derma kepada, untuk memperkuatkan kerajaan baginda Rasulullah, khususnya pada aspek pertahanan dan aspek ketenteraan. Okey, tuan-tuan, disebabkan ayat ini juga, tuan-tuan, yang menyebabkan seorang insan hebat yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah ibn Al-Mubarak. Sebab ayat ni, tuan-tuan, Abdullah ibn Al-Mubarak berubah jadi orang hebat, berubah jadi orang alim, berubah jadi orang yang memahami ilmu-ilmu agama. Cerita dia lagu ni, tuan-tuan, perempuan Najah. Pada satu malam, Abdullah ibn Al-Mubarak dia tak lena tidur, tak boleh nak tidur dia. Apabila tak boleh nak tidur, walaupun badan letih, badan penat, tapi tak boleh nak pejam mata. Tuan-tuan Haji pernah tak berdepan dengan macam tu? Tak jawab ni maknanya tak pernah berdepan lah. Semua lena tidur lah. Satu malam Abdullah ibn Al-Mubarak tak lena tidur, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Tiba-tiba Puan Hajah, Abdullah ibn Al-Mubarak dengar ada seseorang ni, dia baca Quran, baca, tiba-tiba masuk surah Al-Hadid yang dibacakan oleh orang itu. Tiba-tiba masuk ayat nombor 16 ni. Orang tadi ni, dia pun tak boleh tidur, tapi dia baca Quran. Tiba-tiba Abdullah ibn Al-Mubarak mendengar seorang ini membaca Al-Quran. Ayat ini surah Al-Hadid nombor 16. Tuan-tuan, bila Abdullah ibn Al-Mubarak mendengar orang itu membaca ayat ini, menangis Abdullah ibn Al-Mubarak, menangis insaf, dan dia berubah jadi orang yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Yang pertama, dia ini merupakan ulama ataupun orang yang alim dalam ilmu fiqh. Satu. Bukan setakat itu, dia juga orang yang alim dalam ilmu hadis. Ilmu pengajian agama ini, dia menjadi rujukan, tokoh yang hebat. Sebabnya dia mendengar ayat ini, langsung dia buat perubahan kepada diri dia. Tuan-tuan, ada satu cerita. Pada satu hari, diriwayatkan dalam sebuah tafsir, Abdullah ibn Al-Mubarak dia nak
pergi tunai haji, buat haji di Makkah Al-Mukarram. Pada waktu itu tuan-tuan, hukum haji bagi dia pada waktu itu ialah haji yang sunat, sebab dia telah menunaikan haji pada sebelum itu. Mana haji yang wajib, haji yang fardu bagi dia selesai dah. Jadi giliran ataupun yang dia nak pergi tahun itu ialah haji yang sunat. Tuan-tuan, dalam perjalanan dia nak pergi ke Makkah, kemudian dia berhenti seketika di satu tempat di Iraq. Tempat itu ialah kota Baghdad. Dia berhenti seketika, dia berhenti sekejap. Tuan-tuan, setelah dia berhenti di kota Baghdad itu, tiba-tiba dia tengok di tepi timbunan sampah. Kalau kita di kawasan kita ni di tepi tong sampah lah, dia tengok ada seorang wanita yang sudah sedikit berusia duduk di tepi tong sampah tu, duduk macam mengais-ngais. Orang Seremban ni sebut apa Haji? Mengais ni menguis. Macam mana je? Faham tak? Menguis lah. Dia orang Penang, bila bertemu orang Seremban ni dia susah sikit. Tapi boleh faham kan? Boleh tak? Tak faham, kita speaking. Dia menguis-nguis, maknanya macam duk cari benda lah dalam tong sampah tu. Tuan-tuan Haji, Puan Haji, apa yang berlaku? Tiba-tiba wanita ini jumpalah bangkai seekor itik. Bangkai ni maknanya mati dah lah. Bangkai seekor itik dia angkat, lepas tu dia macam duk cabut bulu-bulu yang duk ada. Abdullah ibn Al-Mubarak bila tengok lagu tu, dia pun tak sedap hati. Dia pun pergi dekat kepada wanita itu. Dia tanya, "Puan nak buat apa dengan bangkai itik ni?" Perempuan itu menjawab, "Tuan, kami sekeluarga, saya dan anak-anak tak makan lama dah, minggu-minggu dah tak makan. Tak ada benda nak makan. Jadi yang ni saja yang kami ada." Abdullah ibn Al-Mubarak bila tengok lagu tu, bila perempuan itu sebut lagu tu, dia pun kata, "Puan tak tahu ke kita ni tak boleh makan bangkai, diharamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dia kata, "Saya tahu, tapi nak buat macam mana? Tak ada option dah, tak ada dah makanan lain." Tuan-tuan, nak cerita hebatnya Abdullah ibn Al-Mubarak, apabila dia memandang wanita yang sudah berusia tadi tak ada benda nak makan, orang yang berubah diri dia sebab membaca surah Al-Hadid ayat nombor 16, apa yang dia buat tuan-tuan? Abdullah ibn Al-Mubarak secara kebetulannya, dia ni memang orang yang ada harta, hartawan, orang yang ada duit, orang kaya lah kita kata. Apa yang dia buat? Dia telah membatalkan niat dia untuk pergi tunai haji pada tahun itu. Sebab pada waktu itu sunat bagi dia, dia batalkan. Yang kedua, tindakan yang dia ambil apa tuan-tuan Haji, Puan Haji? Dia ambil duit dia, sejumlah 1,000 dinar. 1,000 dinar, dan dia sedekah, dia infak kepada wanita tadi. Dia kata, "Makcik, puan, ambillah duit ini buat belanja untuk puan dan juga anak-anak makan dan sebagainya." 1,000 dinar dia telah berikan infak kepada orang ini. Tuan-tuan, 1,000 dinar ni berapa ringgit kita hari ni? Tuan Haji Zulkifli, berapa? Nanti kita kira baliklah. Kalau saya tak salah, sekitar 800,000 ringgit. Orang Seremban Selatan ada tak duit banyak tu? Tuan-tuan Haji, Puan Haji, ada duit banyak tu tak? 800,000 ringgit. Ya Allah, mulianya Abdullah ibn Al-Mubarak, orang yang punya harta tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit yang Allah beri kepada dia itu dijadikan jalan kepada dia
untuk meraih taqwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kerana itu sekarang ini negara kita, tempat kita, kawasan kita ini, COVID-19 masih belum ada tanda-tanda untuk reda. Kita dengar pengumuman setiap petang jumlah kes tu, ya Allah, kan, bila nak main kosong balik macam dulu-dulu tu kan, 1000 lebih, 800, 900, bila atas sehari dua lepas 2000 lebih je lah, 2000 lebih. Dan apa yang lebih penting, ujian ini datang kepada kita semua tuan-tuan. Badai ataupun ombak gelora yang datang ni, badai tu sama, ombak tu sama, tapi yang kena ni setiap orang dia berbeza-beza kesan dia. Ada orang yang naik kapal kontainer kan, badai mai ni dia relax ya, dia kontainer kan, dia kontainer. Ada yang jenis naik sampan ni kan, dia naik sampan, mai ombak, mai badai tu dia tak stabil kan. Ada yang naik mungkin bot pancung ke kan, bot pesiaran ke, maknanya mengikut kadar kemampuan yang ada. Maksud saya ialah kadar kemampuan ekonomi kita. Hari ini berapa ramai sahabat-sahabat kita kerana penstrukturan syarikat dan sebagainya terpaksa diberhentikan kan. Kalau itu kita tengok di Facebook kan, bekas pilot macam-macam lah kan, meniaga laksa kan, meniaga apa, murtabak kan. Dan apa yang kita nak belajar daripada situasi ini tuan-tuan haji puan hajah yang dirahmati Allah, bagi kita yang masih dikurniakan kerja, ada pendapatan tetap, gaji bulanan, mailah pakat-pakat kita tolong sahabat-sahabat kita yang mungkin disebabkan ujian COVID ini, menyebabkan ujian bagi diri dia, mungkin baru buka warung tepi jalan, meniaga goreng pisang, meniaga apa-apa lah. Mailah tuan-tuan, perempuan, kita bantu, kurang lebih kita belilah RM5 goreng pisang. Daripada dia itu, RM5 itulah yang dapat memberikan keseronokan, kebahagiaan, kelegaan kepada dia untuk menyara isteri dan anak-anak. Inilah peranan ataupun inilah yang kita nak belajar daripada apa yang dibuat oleh Abdullah ibn Al-Mubarak. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam surah Al-Hadid ini juga, kalau kita gostan balik ke belakang, kita undur ke belakang ayat nombor 11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ayat nombor 11, Bismillahirrahmanirrahim. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maksudnya, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya, dan selain daripada itu ia akan beroleh pahala yang besar, iaitu pahala beroleh balasan syurga. Ayat nombor 11 surah Al-Hadid. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir telah diceritakan ada seorang sahabat Ansar. Seorang sahabat Ansar, nama dia Abu Ad-Dihdah. Boleh kita sebut ramai-ramai tuan haji, Abu Ad-Dihdah.
Sekali lagi, Abu Ad-Dihdah. Bukan apa nak suruh praktis balik rumah nanti tuan-tuan haji dah pula kena jadi ustaz kat isteri dan anak-anak. Dan bila sebut Abu Ad-Dihdah tu, ha tu bagi apa? Bagi betul-betul ha kan. Abu Ad-Dihdah itu confirm main surau dengar ceramah. Tapi tempat lain. Abu Ad-Dihdah, tuan-tuan, dia seorang sahabat Ansar. Bila dia dengar Nabi membacakan ayat ini, bila Nabi memberitahu turunnya ayat Allah, turun ayat ini, dia pun tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah Subhanahu wa ta'ala mahu berhutang daripada kami, ya Rasulullah?" Tuan-tuan, perempuan, para sahabat ni tuan-tuan, mereka bila dengar Al-Quran, mereka nak faham betul-betul Al-Quranul Karim. Mereka bila dengar Al-Quran, mereka nak faham betul-betul Al-Quranul Karim. Kerana itu tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam riwayat telah menyatakan, Sayyidina Umar Al-Khattab bila baca surah Al-Baqarah, bila membaca surah Al-Baqarah, bertahun-tahun lamanya baru Sayyidina Umar Al-Khattab khatam surah Al-Baqarah. Makan tahun Umar Al-Khattab baca surah Al-Baqarah. Kita tuan-tuan, surah Al-Baqarah berapa hari kita baca? Berapa hari kita baca? Kadang-kadang pendengar 3 jamnya settle, lepas tu tak ulang-ulang dah. Baca tu bagus, alhamdulillah, tapi kita kena tambah satu lagi sama-sama, iaitulah kita tadabbur, baca bagi faham apakah makna-makna di dalam Al-Quran itu, seperti yang telah disyarahkan oleh baginda Rasulullah ataupun para ulama tafsir. Itu yang kita nak pertingkatkan ilmu kita. Tuan-tuan, Abu Ad-Dihdah bila dia dengar Nabi baca ayat ini, dia jumpa Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, betulkah Allah mahu berhutang dengan kami, ya Rasulullah?" Tuan-tuan, Nabi pun jawab, betul, Allah mahu berhutang dengan kita. Tuan-tuan, bila Abu Ad-Dihdah dengar pengesahan itu daripada Rasulullah yang dicintainya, dia kata apa? "Ya Rasulullah, tolong berikan tanganmu yang mulia itu, ya Rasulullah. Tolong berikan tanganmu yang mulia itu, ya Rasulullah." Maka Nabi pun mendepakan tangan Nabi begitu. Abu Ad-Dihdah pun, perempuan hajah, tuan haji, dia pegang tangan Nabi SAW. Sambil itu dia kata, "Ya Rasulullah, dengan ini saya meminjamkan kepada Allah kebun saya. Kebun saya yang paling saya sayang ni, saya bagi, saya infak kepada jalan Allah. Kebun itu ada 600 pokok kurma. 600 pokok kurma, kebun harta yang paling dia sayang ini, dia kata, aku bagi kepada jalan Allah." Tuan-tuan, apa yang menarik, bila dia balik ke rumah, dia bagi tahulah dekat isteri dia, yang mana dia telah menginfakkan kebun yang dia ada ni, 600 pokok kurma ni, dia bagi kepada jalan Allah. Tuan-tuan haji, agak-agaklah kalau kita bagi tahu kat isteri kita lagu ni, apa jawapan isteri kita, tuan-tuan haji? Tuan-tuan haji, tak jawab ni. Agak-agak orang rumah kita kata apa kat kita? Dia senyum ke dia marah? Senyum, amboi haji nak cover orang sebelah. Belum tentu senyum.
Kadang-kadang kita Tuan Haji kan, isteri pesan kat kita pi market, pi pasar beli satu benda lah, kita salah dengar dia minta udang, kita bawa balik sotong kan, tu pun kena marah kan. Bukannya bawa balik benda hak terbahagia, bawa balik sotong, tu pun kena marah. Minta maaf Puan Ajah, bukan Puan Ajah, saya cerita ni tempat lain di Zimbabwe. Nak ceritanya tuan-tuan, Abu Ad-Dihdah bila balik rumah, dia cerita kat isteri dia, ni abang dah wakaf dah kebun kita tu semua. Apa respon, apa isteri dia kata? Isteri dia kata, apa yang kamu buat ini wahai suamiku, itu ialah pinjaman yang sangat baik wahai suamiku. Maknanya dia tak marah-marah, sebaliknya dia support suami dia, sebab dia yakin yang suami dia buat ini untuk mendapat redha Allah dan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bukan setakat itu, Abu Ad-Dihdah kata, jom kita keluar daripada kawasan rumah kita ni. Rumah dia duduk dalam kebun tu. Dia kata, jom kita keluar, bawa juga anak-anak dan perabot rumah kita ni buat keluar. Rumah-rumah tu pun disedekahkan kepada agama. Tu dia lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni duk kata ini merupakan ciri-ciri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya meletakkan redha Allah dan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apabila kita membaca ayat ini, pelajaran nombor 2, ni yang kita nak bawa dalam rumah tangga kita. Suami, isteri, anak-anak fikir nak dapat redha Allah dan redha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang beriman, orang yang atas dunia ini, dia habiskan nyawa dia ini, usia dia itu untuk mendapat redha Allah dan redha Rasulullah. Rupa-rupanya di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Tolong yang bagaimana tuan-tuan? Yang pertama sekali tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila di hari akhirat nanti dalam perjalanannya untuk menuju titian sirat, mereka disinari dengan cahaya-cahaya. Macam kita di luar tuan gelap, kita tak ada lampu suluh apa pun, tak ada torchlight, tak ada. Yang akan jadi torchlight kepada kita apa dia? Amalan-amalan kita atas dunia ni. Tuan-tuan, pada ayat manakah Allah Ta'ala cerita benda ni? Ceritanya tertulis di dalam surah Al-Hadid juga, ayat nombor 12. Balik nanti Puan Haji, Puan Hajah, Tuan Haji, Puan Hajah boleh rujuk balik. Surah Al-Hadid ayat nombor 12. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nurun baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim." Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat nanti cahaya-cahaya yang akan menerangi orang-orang yang beriman
sama ada lelaki dan perempuan untuk menyeberangi jalan sirat. Cahaya iman dan cahaya amal saleh mereka akan bergerak cepat di hadapan mereka, di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan, serta dikatakan kepada mereka berita yang menggembirakan kepada kamu pada hari ini, yang itu kamu akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai yang kamu kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar bagi kamu. Tuan-tuan, ni dia menuju titian sirat. Gelap gelita pada waktu itu. Waktu itu orang lain tak boleh tolong dah. Suami tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong, anak-anak tak boleh tolong. Yang boleh tolong kita siapa? Amalan atas dunia dulu. Sekarang inilah, amalan inilah yang akan tolong kita di hari akhirat nanti. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan kepada kita dalam ayat ini. Para ulama tafsir antaranya telah menyatakan kepada kita, selain cahaya yang begitu cerah mendahului perjalanan kita, maknanya bila kita berjalan, cahaya duduk di depan kita. Cahaya duduk depan kita yang akan menunjuk jalan kepada kita. Tuan-tuan, pada waktu itu akan diberitahu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan kata-kata apa? Gembiralah kamu, akan menanti kepada kamu istana-istana besar di dalam syurga Allah yang mengalirnya di bawahnya beberapa batang sungai. Tuan-tuan, kalau kita tengok Al-Imam Az-Zamakhsyari, antaranya dia kata lampu tadi ni, nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu bagi setiap kita ni dia berbeza-beza. Ada yang cahaya tu memang terang benderang, satu. Yang kedua, ada pula orang yang cahaya tu dia berkelip-kelip macam lampu minyak tanah tu kan, ataupun lilin kan. Kalau main udara kuat sikit dia macam berkelip sikit kan. Ataupun kalau bateri yang dah nyawa-nyawa ikan kan, memang dia malap, tak apa nak nampak. Ada pula saat ada, saat tak ada. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari, menunjukkan ia bergantung sepenuhnya kepada amalan kita. Tuan-tuan, yang lebih menakutkan pada ayat nombor 13, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan nasib orang-orang munafik. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. صدق الله العظيم. Ingatlah pada hari kiamat nanti, ketika orang munafik lelaki dan munafik perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita, pada waktu itu mereka berkata, apa dia kata? Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman itu. Gambarannya tuan-tuan, kita semua duduk sebaris beratur dalam laluan itu. Di depan kita ni orang beriman, dia ada lampu, Orang munafik yang duduk belakang dia, dia kata apa? Tunggulah kami Ustaz, tunggulah kami, tak nampak apa ni, tak ada lampu ni, tolong tunggu Ustaz, jangan laju sangat. Tuan-tuan, dia kata apa? Tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Tuan-tuan, apa kata-kata orang beriman kepada mereka?
Dia kata, baliklah kamu ke belakang. Maknanya kamu balik atas dunia dulu untuk kamu cari cahaya. Dan diadakan di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya rahmat, iaitu syurga, dan di sebelah luarnya terdapat neraka ataupun azab siksa. Tuan-tuan, tengok di hari akhirat nanti, rupa-rupanya orang yang beriman dan orang yang munafik, orang yang tidak beriman, Allah telah memberikan satu tembok penghadang perbezaan daripada dua kelompok ini. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Imam Ibn Kathir menyatakan ketika mengulas ayat ini, sebaik sahaja orang-orang beriman sampai di hujung jalan mereka, terus mereka ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kemudiannya pintu untuk masuk syurga itu ditutup serapat-rapatnya, sedangkan orang-orang munafik terus tinggal meraba-raba dalam kegelapan itu, lalu mereka diberikan azab yang maha pedih yang tidak terhingga. Jadi saudara, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penutupnya pada malam ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat nombor 20 surah Al-Hadid ini, apa kata Allah? Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawasanya kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah hidup yang berupa semata-mata permainan dan suatu hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang sementara, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di dunia di antara kamu dengan kelebihan kekuatan, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla memberikan kesimpulan kepada kita, dunia ini kehidupan yang sementara. Beruntunglah bagi mereka ataupun kita semua yang mengejar akhirat. Kejarlah akhirat, confirm dunia juga kita akan dapat. Kejar akhirat, dunia ni akan ikut kita. Tetapi kalau siapa yang mengejar dunia semata-mata, tunggang langgang, terlampau habis hukum hakam, terlampau habis peraturan, terlampau habis salat dan sebagainya, percayalah orang ini tak dapat akhiratnya. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira itulah beberapa perkara penting yang dapat kita perhatikan, khususnya kita mentadabbur surah Al-Hadid ini pada malam ini. Yang pertama, marilah kita mengikut watak ataupun mengikut jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para salafus salih. Ikutlah jalan mereka. Kerana apa? Mudah-mudahan jalan inilah pastilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tuan-tuan, karena itu dalam hidup kita, mari sama-sama kita programkan. Yang pertama, biarlah bermula saat ini, tuan-tuan, kita tidak tinggalkan lagi salat fardu. Salat fardu jangan tinggal walau dalam keadaan macam mana sekalipun. Dan yang kedua, salatlah di awal waktu. Yang ketiga, berjamaah. Kalau tak boleh berjamaah di surau, di masjid, di rumah, jamaah. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, mai pakat-pakat kita paksa diri kita sekeluarga dalam sehari
jangan tinggal baca Quran. Baca Quran jangan tinggal. Sebab apa? Dalam kubur nanti bila kita berpindah alam ke alam barzakh, waktu itu Al-Quran yang akan menjadi peneman dan penghibur kita. Mungkin nak baca satu juzuk sehari mungkin rasa penat. Tuan-tuan haji, puan hajah, kita cuba disiplinkan. Paling kurang, saya percaya orang Seremban Selatan ni memang surah Al-Mulk sebelum tidur tak tinggal. Betul tuan-tuan haji? InsyaAllah. Puan hajah betul InsyaAllah. Paling kurang surah Al-Mulk jangan tinggal. Apa lagi? Hari Jumaat paling kurang jangan tinggal surah Al-Kahfi. Kalau nak baca surah lain pun, surah Yasin pun tak ada masalah, kan? Supaya kita jangan tinggal Al-Quran. Paling kurang tuan-tuan haji, puan hajah, kita disiplinkan sehari kita baca paling kurang satu muka surat Al-Quran. 2. Yang ketiga tuan-tuan haji, puan hajah, apa yang kita nak disiplinkan? Salat malam. Salat malam jangan kita tinggalkan, kerana ini kekuatan kita. Qiyamul lail, kalau terbangun malam pukul 5 pagi, salatlah 2 rakaat paling kurang. Itu merupakan hadiah daripada Allah kepada kita. Tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan, rupa-rupanya seorang suami ataupun isteri, kalau dia buat lagu ni, memang hak ni hak Nabi suruh. Tengah malam, suami ambil air sikit, percik muka kat isteri untuk bangun solat malam. Isteri pun kalau tengok suami tidur tak bangun, ambil air percik sikit, kan? Tak bangun juga pun aja, ambil satu bagi, kan? Jiwil muka suami, bangun lah. Nampak ganas sangat tu, bangun sama-sama. Tuan-tuan haji, pengajar buat dah. Yang saya nak sebut malam ni, kita nak ambil semangat biar kita jangan tinggal solat sunat malam. Tuan-tuan, bagi yang belum buat ataupun jarang-jarang buat, cuba kita konsisten. Tuan-tuan, perempuan, itu merupakan kekuatan kepada kita, tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Tuan-tuan, kita sedekah. Sedekah. Cuba sekali, tuan-tuan, setiap pagi sebelum kerja, kita sedekah. Tuan-tuan, sebelum kita menunaikan hari kita itu, orang yang terima sedekah itu, dia akan mendoakan keberkatan kita pada hari tersebut. Dan sebelum kita tidur malam, tuan-tuan, kita sedekahlah pula. Tuan-tuan, sepanjang malam orang yang terima sedekah kita itu akan mendoakan kebaikan kepada kita, tuan-tuan. Ini merupakan perkara-perkara yang kalau kita boleh buat elok-elok dalam keluarga kita, ini antara contoh, insya-Allah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, inilah yang akan membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah datang kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf, saya seronok sangat bersama tuan-tuan haji, puan hajah pada malam ini. Saya mohon tuan-tuan puan doakan kepada kita semua. Yang pertama, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, kesihatan kepada kita untuk terus kita melakukan amal-amal kebaktian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan baik. Dan ya Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.